Terima kasih Datuk Speaker. Soalan nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Puan Yang Dipertua, Yang Berhormat Sempurna, Ahli Dewan Yang Mulia. Untuk makluman Yang Berhormat, laporan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas yang terkini pada tahun 2022 menunjukkan kadar kemiskinan tegak untuk seluruh negara telah berkurang daripada 1% pada tahun 2020 kepada 0.2% sahaja ataupun bersamaan 18,445 isi rumah di seluruh negara pada tahun 2022. Pun begitu, keadaannya tidak sama di Sabah lah. Walaupun kita lihat penurunan yang mendadak bagi seluruh negara, kadar itu masih lagi tinggi di Sabah dan insiden kemiskinan tegar bagi negeri Sabah adalah dicatatkan pada kadar 1.2%. Berikut adalah insiden kemiskinan tegar tertinggi mengikut daerah-daerah di 8 daerah tertinggi. Tongot paling tinggi 5.9%, Beluran 5%, Pitas 4.8%, Kinabatangan 4.6%, Kota Marudu 4%, Tuaran 2.6%, Ranau 2.4%, Lahad Datu 2.4%. Jadi kita boleh bandingkan bagaimana keadaan di seluruh negara hanyalah 0.2% dari segi insiden kemiskinan tegar, tetapi di Sabah negerinya lebih kurang 6 kali ganda, lebih tinggi daripada kadar nasional. Tetapi bila diambil di 8 daerah termiskin itu, kadarnya itu memang melebihi 10 kali ganda. Jadi sebab itu kerajaan, saya dah maklumkan, itu salah satu sebab kenapa kita meluncurkan padu, kerana kita tahu bahawa kita tak boleh lagi bergantung seperti kaedah lama, kita menunggu orang miskin datang kepada kita. Kita kena tahu di setiap rumah itu yang mana supaya kita boleh bantu. Dan dalam 2 minggu terakhir Kemaskini Padu ini, memang kami sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah kerana kita dah petakan di antara penerima STR, penerima bantuan dan penerima dan juga data-data yang lain, memang ada masih banyak lagi tompok-tompok yang penduduk di kalangan miskin Sabah yang tidak pernah mendapat bantuan. Puan Yang Dipertua, saya minta 1 minit, ada sedikit lagi. Ringkaskan jawapan. Ringkaskan. Kalau tak saya bagi bertulis, tapi tak bisa jawab. Kita ada beberapa jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang lah. Kalau jangka masa pendek itu, kita sedia maklum sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, subsidi dan sebagainya itu terus ditingkatkan. Bagi jangka masa sederhana itu di bawah bidang kuasa sebahagiannya adalah yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu untuk kita mewujudkan program-program penjanaan pendapatan terutamanya yang secara skala besar, secara berkomuniti. Dan untuk jangka masa panjang sudah tentu untuk kita menstrukturkan balik ekonomi dan juga menambah infrastruktur di negeri Sabah supaya penghasilan kerja itu dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih tinggi. Akhir sekali, saya nak bagi beberapa maklum balas tentang bantuan dan juga program yang telah berlangsung sekarang. Di bawah IPR untuk Sabah, kita sebenarnya tumpukan pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana Kerajaan Negeri Sabah adalah yang paling terkedepan dalam memberi tanah. Jadi sebab itu, setakat ini selepas 1 tahun, IPR Intan di Sabah melibatkan 390 keluarga miskin tegar dan telah mendapat tanah berkeluasan 504 ekar di 8 daerah tadi. Jadi ada yang di Kota Marudu ada, saya ingat di Keningau ada, di Kinabatangan pun ada. Dan tanamannya ini berbeza-beza, ada tanaman nanas MD2, tanaman cili fertigasi, tanaman jagung serta kacang soya. Baik. Kalau melihat kepada prestasi IPR Intan di tapak-tapak lain,
pendapatan bulanan bagi tuaian pusingan pertama adalah antara RM2,200 hingga RM5,600 sebulan. Yang itu yang telah berjaya direkodkan di tapak-tapak lain. Jadi kalau kita berjaya ulangi ini di Sabah, maksudnya setiap keluarga miskin tegar yang menyertai itu, memang dalam tempoh 2 tahun tu dia memang keluar daripada miskin tegar. Cuma kita nak pastikan bila dia keluar daripada program itu dengan modal yang dia dah dapat, dia akan berjaya mendapatkan peluang-peluang yang lain. Jadi akhir sekali, insya-Allah ada lagi program-program lain yang saya boleh bagi senarai penuh kepada Sempurna, dan Kementerian Ekonomi secara berterusan juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Contohnya Amanah Ikhtiar, kerana Sabah mempunyai sahabat Amanah Ikhtiar yang paling tinggi, selain daripada secara berterusan memberikan peruntukan untuk projek-projek kecil membaiki infrastruktur, dan Sabah di bawah inisiatif kemudahan rakyat, Sabah merupakan negeri penerima paling besar peruntukan ini by far berbanding dengan negeri-negeri lain, dengan harapan ketersaling hubungan yang lebih baik di peringkat kampung dan pedalaman itu akan membantu melicinkan lagi kegiatan ekonomi. Terima kasih Puan Diputera.